Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, di kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan terima kasih dan tahniah kepada semua warga sekolah Bahasa Bandar Kuala Krai yang begitu bersedia untuk pengoperasian sekolah pada 21 hari bulan Mac 2022 nanti. Ibu bapa, penjaga yang saya hormati sekalian, alhamdulillah pada hari ini saya Haji Muhammad bin Yusof, Guru Besar Sekolah Bahasa Bandar Kuala Krai, bersama-sama dengan barisan pentadbir Cikgu Zakaria bin Yusof, perongkanan pentadbiran, Cikgu Meleng, anak perempuan Ehwang, guru perongkanan hal Ehwang murid, Cikgu Hamdan Harun, guru perongkanan co-curriculum. Untuk makluman ibu bapa sekalian, Cikgu Hamdan Harun baru saja melapor diri di sekolah ini pada 2 hari bulan Mac 2022 yang lalu. Jadi selamat datang buat Cikgu Hamdan ke Sekolah Bahasa Bandar Kuala Krai. Ibu bapa, penjaga yang saya hormati sekalian, surat edaran segera yang dikeluarkan berdasarkan kenyataan media Kementerian Pendidikan Malaysia pada 5 Mac 2022 yang lalu, yang mana kalau berdasarkan kenyataan media tersebut, sekolah kita, Sekolah Kebangsaan Bandar Kuala Krai, dikategorikan sebagai sekolah rendah enrollment, kurang 600 orang murid. Jadi berdasarkan kategori sekolah kita, iaitu sekolah enrollment kurang 600 orang murid, bermakna kehadiran murid-murid ke sekolah adalah tanpa penggiliran. Jadi untuk makluman ibu bapa semua, sehingga hari ini, terkinilah pada hari ini 16 hari bulan Mac 2022, jumlah murid di sekolah ini iaitu seramai 557 orang, termasuk 50 orang murid prasekolah. Itu kedudukan ataupun keramaian murid di Sekolah Bahasa Bandar Kuala Krai sehingga hari ini. Ini bermakna sekolah yang mempunyai enrollment keseluruhan kurang daripada 600 orang murid. Jadi semua murid hadir bersemuka tanpa penggiliran. Itu yang pertama yang ingin saya maklumkan. Yang kedua, berkenaan dengan pakaian seragam. Murid-murid digalakkan untuk memakai pakaian seragam sekolah. Walau bagaimanapun, murid-murid dibenarkan untuk memakai pakaian yang sesuai dan sopan serta kemas. Jika pakaian seragam sekolah sedia ada, tidak lagi sesuai untuk dipakai. Ini bermakna anak tuan puan boleh memakai pakaian yang kemas dan sopan sekiranya pakaian seragam sekolah yang sedia ada itu sudah tidak sesuai lagi dipakai. Yang ketiga yang ingin saya maklumkan berkenaan dengan kehadiran anak tuan puan ke sekolah ataupun kehadiran murid-murid ke sekolah. Baiklah, sekiranya ibu bapa penjaga
memilih untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah. Jadi ketidakhadiran tersebut tidak dianggap sebagai satu kesalahan disiplin. Namun ibu bapa penjaga perlu memaklumkan kepada pihak sekolah tentang ketidakhadiran anak tuan-puan tersebut untuk tujuan rekod. Harap ibu bapa boleh fahamlah maksud ayat tersebut. Maknanya sekiranya ibu bapa tidak berhasrat untuk menghantar anak-anak ke sekolah, mesti memaklumkan kepada pihak sekolah untuk tujuan rekod. Baik, itu yang ketiga. Dan seterusnya yang keempat, berkenaan dengan ujian saringan COVID-19. KPM menetapkan agar pelaksanaan ujian saringan COVID-19 bagi murid-murid sekolah rendah di bawah strategi pengujian COVID-19 kebangsaan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dilakukan secara kendiri oleh murid-murid di rumah dengan bimbingan ibu bapa dan penjaga. Mengikut garis panduan yang disediakan oleh KPM, pihak sekolah mengenal pasti murid-murid yang terlibat dan akan mengedarkan kit ujian kendiri tersebut beserta dengan slip pengesahan pelaksanaan ujian kendiri COVID-19 untuk dibawa pulang oleh anak tuan-puan, oleh murid-murid. Kemudian keputusan ujian saringan perlu dilaporkan kepada pihak sekolah mengikut garis panduan yang ditetapkan di pihak KPM pihak KPM iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa komited untuk terus melakukan yang terbaik. Jadi itu saja taklimat daripada saya secara ringkas, dan tuan-puan, ibu bapa penjaga semua seluruhnya akan mengikuti taklimat oleh perungkanan pentadbiran, perungkanan hal ehwal murid dan perungkanan co-curriculum selepas ini. Jadi sama-sama kita mendoakan agar pengoperasian sekolah untuk tahun 2022 dan 2023 yang akan bermula pada 21 Mac 2022 nanti berjalan dengan terbaik dan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang musibah dan perkara-perkara yang tidak diingini. Sekian, mana-mana yang baik itu dari Allah yang Maha Pencipta. Jika ada lemah kurang, itu kelemahan saya selaku hamba yang dicipta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah diberi peluang pada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata sempena pembukaan sekolah pada kali ini. Sebagaimana ibu bapa ketahui, persekolahan bagi sesi 2022 dan 2023 ini akan bermula tak berapa lama lagi. Alhamdulillah, pada kali ini murid-murid kita dapat hadir ke sekolah dan tidak ada penggiliran lagi. Jadi kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa perkara khususnya pada bapa murid tahun 1 dan murid-murid lain amnya. Perkara pertama yang ingin saya sampaikan adalah berkenaan dengan program transisi yang melibatkan semua murid tahun 1. Program ini diadakan khusus untuk mereka sebagai membantu mereka untuk menghadapi perubahan daripada pendidikan di rumah atau pendidikan di prasekolah kepada pendidikan formal. Program transisi 2.0 ini akan dibahagi pada dua fasa, iaitu fasa pertama iaitu fasa penyesuaian, fasa kedua fasa kesediaan. Pada fasa penyesuaian ini 2 minggu mereka akan libatkan diri di dalam aktiviti suara kenal, aktiviti fizikal, aktiviti pembelajaran, perbualan dan rehat. Pada aktiviti ini mereka akan ditunjukkan bagaimana untuk menyesuaikan diri dengan sekolah, bagaimana untuk mengenal cikgu-cikgu,
bagaimana untuk bergerakkan kantin, bagaimana cara minta kebenaran cikgu untuk ke tandas dan lain-lain perkara yang berkaitan, yang bersesuaian dengan kehadiran mereka sekolah bagi kali pertama tersebut. Manakala fasa kesediaan iaitu diadakan pada minggu ketiga dan minggu keempat. Pada minggu ini mereka akan diajar dengan sukatan sebagaimana jadual biasa murid-murid lain lah. Jadi pada minggu 3 dan 4 ini murid-murid akan dilaksanakan pentaksiran berdarjah menggunakan soal semak yang telah dibekalkan oleh kementerian. Soal semak ini adalah semak yang mudah sahaja, iaitu seperti adakah mereka dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran, bagaimana mereka berbual dengan rakan, adakah mereka dapat berhubung dengan guru. Itu saja soal semak yang perlu murid-murid tahun 1 kuasai. Jadi kalau ingin berkenaan dengan yang lebih lanjut, tuan-tuan boleh rujuk pada cikgu-cikgu tahun 1 lah berkenaan ini, sama ada melalui telefon ataupun datang ke sekolah pada waktu yang bersesuaian. Perkara kedua saya ingin sampaikan pula, ini khusus pada semua murid, iaitu jadual anjal. Sebagaimana yang kita telah ketahui, isu beg berat ini telah menjadi begitu popular beberapa bulan lepas. Jadi kementerian telah mengambil inisiatif untuk mengurangkan berat beg murid ini dengan melaksanakan satu kaedah, iaitu yang diberi pilihan kepada sekolah, iaitu jadual anjal. Dengan menggunakan jadual anjal ini, murid-murid perlu membawa buku teks sekadar 4 buah sahaja setiap hari dan tidak sampai 5-6 buah lah berbanding sebelumnya. Jadi sebagai bapa, khususnya pada murid-murid tahap 1 yang masih kecil tersebut, bapa hendaklah memantau jadual yang perlu diikuti oleh murid-murid pada keesokan harinya dan pastikan susunan buku itu adalah menepati dengan jadual yang dibekalkan oleh guru. Sekiranya bapa tidak memantau, sebahagian besar murid kita akan membawa semua buku ke sekolah. Ini akan menjadikan beg mereka berat dan akan mengganggu proses kehadiran mereka, khususnya dalam pergerakan mereka ke sekolah, terutama sekali pada murid-murid yang kecil badannya. Jadi peranan ini adalah dimainkan oleh bapa semasa mereka berada di rumah pada waktu malam atau sebelum mereka hadir ke sekolah pada waktu pagi. Dengan membantu perkara ini, insya-Allah isu beg berat ini dapat diatasi. Saya berharap ibu bapa ambil tindakan sewajarlah demi membantu anak-anak kita. Dan seterusnya, perkara ketiga saya ingin sampaikan secara ringkasnya adalah berkenaan dengan pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah ini diadakan sepanjang tahun, sepanjang waktu cikgu mengajar. Tidak ada masa-masa tertentu yang kita khaskan untuk PBD, tidak seperti tahun-tahun 2018, 2017, 2015 dahulu. Itu pentaksiran diadakan sebagaimana peperiksaan penggal pertama, penggal kedua dan peperiksaan yang telah ditangguhkan tersebut. Jadi pada waktu kini tiada lagi peperiksaan seperti itu. Apa yang cikgu lakukan yang dinamakan pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah ini diadakan sepanjang masa, sepanjang waktu mengajar melalui kaedah pemerhatian, kaedah lisan dan kaedah penulisan. Daripada situ cikgu dapat memberi tahap penguasaan kepada murid-murid mengikut subjek yang mereka ajar. Dan tahap penguasaan ini terbahagi kepada 6, iaitu tahap penguasaan 1, tahap penguasaan 2 dan 3, 4 dan seterusnya tahap penguasaan 6. Jadi bagi ibu bapa yang belum tahu bahawa TP atau tahap penguasaan 1 adalah tahap penguasaan yang paling rendah, manakala TP 6 atau tahap penguasaan 6 itu adalah tahap penguasaan yang paling tinggi, di mana anak-anak kita dapat TP berapa itu menunjukkan kedudukan penguasaan mereka. Jadi cikgu akan bagi biasanya penyerahan penyata tahap penguasaan murid-murid ini kita akan bagi 2 kali setahun, iaitu pada bulan Jun dan juga
pada sebelum tutup sekolah lah, sama ada bulan Disember kan sebelum ini, tapi sekarang ni dia tutup mungkin pada bulan Mac tahun 2023 dan kita akan bagi pada minggu tersebut, pada bulan tersebut lah. Jadi situ ibu bapa dapat melihatlah bagaimana keadaan anak-anak kita berada di TP berapa. Seandainya anak-anak kita berada TP1 dan TP2, itu menunjukkan anak-anak kita masih belum menguasai tahap minimum kemahiran subjek tersebut. Dan anak-anak kita telah mencapai TP6, itu menunjukkan anak kita telah menguasai tahap penguasaan yang paling tinggi yang dapat dicapai oleh murid-murid. Saya rasa setakat itu sajalah apa yang perlu saya sampaikan secara ringkas pada hari ini, dan sekiranya tuan-puan memerlukan maklumat tambahan, tuan-puan bolehlah datang ke sekolah bertemu dengan cikgu-cikgu atau pihak pentadbir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya PKM SK Bandar Kuala Krai. Nama saya Mei Ling, anak perempuan Ehwang. Dan saya bertugas sebagai PKM di SK Bandar Kuala Krai sejak tahun 2019, dan ini merupakan tahun keempat saya berada di SK Bandar Kuala Krai. Baiklah, sebelum saya pergi kepada taklimat berkenaan dengan pengoperasian sekolah bagi sesi persekolahan 2022-2023, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada ibu bapa yang telah memilih SK Bandar sebagai medan menimba ilmu anak-anak. Baiklah, saya percaya ramai di kalangan ibu bapa semestinya tertanya-tanya bagaimana pengoperasian sekolah untuk sesi yang akan dibuka nanti. Baiklah, kita cuba tengok slide yang saya akan paparkan ini. Baiklah, yang pertama kita lihat waktu persekolahan. Loceng pertama akan dibunyikan pada pukul 7.30 pagi setiap hari. Semua murid tahun 1 hingga tahun 6 perlu masuk ke sekolah melalui pintu pagar B, iaitu pintu pagar yang terletak di pondok menunggu. Dan semua murid prasekolah perlu masuk ke sekolah melalui pintu pagar A, iaitu pintu pagar yang terletak di sebelah pondok pengawal keselamatan. Baiklah, waktu pulang bagi murid tahap 1 iaitu tahun 1, 2 dan 3, pada hari Ahad dan Isnin mereka akan pulang pada jam 1.10. Dan pada hari Selasa, Rabu dan Khamis mereka akan pulang awal sedikit, iaitu pada pukul 12.40. Bagi murid tahap 2 iaitu tahun 4, 5 dan 6, mereka akan pulang pada jam 1.10 setiap hari dari hari Ahad sehingga hari Khamis. Untuk makluman ibu bapa semua, untuk fasa pandemik ini semua murid akan dilepaskan berperingkat. Baik, pintu keluar waktu pulang. Untuk murid tahap 1, mereka akan pulang melalui pintu pagar A, iaitu pintu pagar yang terletak di sebelah pondok pengawal. Manakala murid tahap 2 mereka akan pulang melalui pintu pagar B. Bagi murid tahap 1 yang akan pulang bersama kakak ataupun abang, mereka akan menunggu abang dan kakak mereka di pondok menunggu. Baiklah, waktu rehat. Untuk murid tahun 1, murid akan membeli makanan dan minuman di kelas masing-masing.
Pengusaha kantin akan mengadakan jualan secara bergerak ya. Mereka akan bergerak ke kelas-kelas tahun 1 untuk memberi peluang kepada murid tahun 1 untuk membeli makanan ya di dalam kelas dan di bawah kawalan guru yang bertugas pada waktu rehat Bagi murid tahun 2, 3, 4, 5 dan 6, mereka akan membeli makanan dan minuman di kantin dengan diawasi oleh guru dan juga pengawas bertugas di kantin. Dan semua murid tahun 1 sehingga tahun 6 adalah tidak dibenarkan untuk makan dan minum di kantin ya. Baiklah, SOP di sekolah. Semua murid adalah diwajibkan memakai pelitup hidung dan mulut semasa berada di kawasan sekolah. Semua murid adalah digalakkan untuk membawa hand sanitizer sendiri ke sekolah Setiap hari sebelum pulang, murid akan melaksanakan proses sanitasi meja dan kerusi masing-masing di bawah pemantauan guru. Jadi untuk membolehkan pelaksanaan sanitasi ini dengan berkesan, murid adalah perlu untuk membawa kain tuala kecil ke sekolah. Positif jangkitan COVID-19. Ini adalah tindakan yang perlu dilakukan oleh ibu bapa sekiranya anak-anak tuan-puan dijangkiti ataupun disahkan positif COVID-19. Pertama sekali, ibu bapa perlu memaklumkan segera kepada guru kelas. Ini adalah supaya pihak sekolah dapat mengisi data jangkitan COVID-19 di dalam sistem APDM ataupun sistem data murid dengan tepat. Baiklah, itu saja sedikit maklumat awal berkenaan dengan pengoperasian sesi persekolahan 2022-2023. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Hamdan bin Harun, penolong kanan co-curriculum SK Bandar, ingin mengucapkan selamat datang ke sekolah kepada para pelajar bagi sesi persekolahan tahun 2022-2023. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang lepas, insya-Allah. Harapan saya agar pandemik COVID cepat berlalu pergi supaya kita dapat jalankan aktiviti co-curriculum seperti sedia kala. Pada tahun ini, saya juga berharap murid-murid dapat memberi komitmen yang baik dalam apa jua aktiviti co-curriculum yang disertai. Saya juga mengharapkan agar murid-murid terlibat aktif dalam semua pertandingan atau acara yang dianjurkan. Ini bagi memastikan markah PAJSK, pelajar SK Bandar, dapat ditingkatkan. Akhir kata, kepada semua pelajar, pakai pelitup muka apabila datang ke sekolah, patuhi SOP yang telah ditetapkan, jadikan sekolah SK Bandar kawasan yang bebas COVID-19. Semoga SK Bandar terus maju ke depan. Sekian, terima kasih.